Salam sejahtera dan salam biru warna saya ucapkan kepada doktor. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang laporan proposal saya yang bertajuk Ketahanan Diri dalam Mempengaruhi Aspek Keciciran Pelajar India di Daerah Kuala Muda, Kedah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang abstrak. Pelajar-pelajar India masih ketinggalan dalam pendidikan berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Terdapat berbagai faktor yang telah dikenal pasti yang menjadi sebab kepada keciciran pelajar-pelajar India di sekolah menengah. Antaranya adalah masalah kekurangan ketahanan diri yang menyebabkan pelajar tidak dapat mengharungi cabaran hidup dan berhenti sekolah. Kajian ini juga bertujuan untuk meneliti pengaruh ketahanan diri dalam kalangan-kalangan pelajar India yang tercicir di daerah Kuala Muda. Terdapat 3 objektif, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti pola dan ciri-ciri ketahanan, dan yang kedua, sejauh mana aspek ketahanan diri pelajar membawa impak kepada kesan keciciran pelajar India. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, adalah cara-cara untuk memperkasa ketahanan diri pelajar. Dimensi-dimensi dalam model ketahanan Mastin Reed telah digunakan oleh penyelidik. Kajian kualitatif iaitu temu buah terbatas kepada 5 orang responden sahaja kerana responden akan ditemu buah lebih dari 1 kali jika perlu menyelami sifat ketahanan diri responden dengan jelas. Kaedah pemerhatian juga digunakan kepada pelajar sekolah menengah. Hasil kajian mendapati pelajar-pelajar India kurang mempunyai ketahanan diri untuk mengharungi pelbagai cabaran hidup ketika alam persekolahan dan menyebabkan mereka berhenti sekolah. Oleh itu, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan ketahanan diri pelajar-pelajar India di daerah Kuala Muda. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan. Sejak penemuan Malaysia, kerajaan Malaysia telah menitik beratkan peluang pendidikan yang sama rata untuk semua dan telah mewujudkan pelbagai garis panduan serta matlamat pendidikan untuk merapatkan jurang pendidikan di antara semua lapisan masyarakat di negara Malaysia. Kerajaan juga berusaha memastikan semua kanak-kanak dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan rendah tanpa mengira jantina, sosioekonomi, etnik dan lokasi yang dipandu oleh ahli parlimen. Kementerian Pendidikan Malaysia juga melaksanakan inisiatif peningkatan akses daripada prasekolah hingga ke menengah atas, memberikan sokongan pendidikan termasuk pengangkutan, rancangan makanan tambahan, bantuan persekolahan dan menubuhkan jawatan kuasa pemandu serta jawatan kuasa teknikal bagi menangani dan menyelesaikan isu keciciran pelajar. Kerajaan juga memberikan dasar pendidikan percuma terutamanya kepada kumpulan sasaran yang dibahagikan kepada 3 kategori pendapatan iaitu B40, M40 dan T20. Sistem pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mempersiapkan negara ke arah negara yang maju. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penyataan masalah bagi keciciran pelajar di daerah Kuala Muda. Menurut Malaysian Indian Blueprint tahun 2017, kadar keciciran kaum India adalah lebih tinggi berbanding dengan kaum lain walaupun pihak kerajaan telah merangka pelbagai program pendidikan untuk mengubah status sosial mereka ke tahap yang lebih baik. Keyakinan dan kesungguhan terhadap pelajaran serta pencapaian akademik kaum India adalah masih kurang memuaskan dan menyebabkan mereka tercicir dalam pelajaran. Ketahanan diri pelajar India adalah rendah kerana kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Mengikut Rinda M. Hart 2017, tahap keyakinan yang rendah dalam kalangan ibu mempengaruhi ketahanan remaja daripada tidak meneruskan alam persekolahan. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan mereka tidak dapat merasai kasih sayang ibu bapa terhadap mereka dalam bidang pendidikan dan menyebabkan mereka tidak mahu ke sekolah lalu tercicir dalam pelajaran. Seterusnya, keciciran pelajar India adalah tinggi kerana disiplin dalam diri pelajar India adalah rendah dalam konteks ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana mereka tidak mempunyai hala tuju, strategi dan pelan tindakan yang jelas untuk memastikan fokusnya tidak lari serta tidak mudah dipengaruh oleh rakan sebaya yang sering mengajar mereka untuk ponteng sekolah. Mereka mudah terpengaruh dengan nafsu atau keinginan untuk
mencuba sesuatu yang baharu atau mengikut kawan dalam melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh mereka dalam kehidupan ini. Proses negara untuk melahirkan golongan muda yang mempunyai kelas minda pertama tidak akan tercapai kerana keciciran pelajar yang tinggi telah berlaku. Hal ini dikatakan sedemikian kerana golongan yang mempunyai kelas minda yang pertama merangkumi mereka yang mempunyai jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah yang baik. Keadaan ini secara tidak langsung tidak akan menyumbang kepada pembangunan negara serta tidak dapat meningkatkan pendapatan negara. Keadaan ini terjadi apabila keputusan peperiksaan pelajar adalah merosot kerana tercicir dalam pelajaran serta menyebabkan negara tidak dapat menjadi negara maju pada masa akan datang. Saya akan meneruskan pemenangan saya dengan membentangkan 3 soalan kajian, iaitu yang pertama, apakah pola dan ciri-ciri ketahanan diri pelajar India tercicir sekolah? Dan yang kedua, apakah strategi-strategi untuk memperkasa ketahanan diri pelajar India di daerah Kuala Muda? Dan yang terakhir adalah bagaimana faktor ketahanan diri mempengaruhi aspek keciciran pelajar India di daerah Kuala Muda. Di samping itu, kepentingan kajian ini adalah bertujuan membantu institusi keluarga, pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merancang, melaksana dan membuat penambahbaikan program-program yang dapat membantu memperkasa tahap ketahanan diri dalam kalangan pelajar dan seterusnya mengatasi masalah keciciran pelajar dan meneliti sejauh mana ketahanan diri pelajar tercicir memandangkan hampir tiada penyelidikan yang dijalankan tentang tahap ketahanan diri pelajar tercicir. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Kajian kualitatif dipilih kerana mengkaji ciri-ciri ketahanan pelajar merupakan satu proses yang kompleks yang memerlukan penerangan yang jelas dan menyeluruh. Sampel kajian dipilih menggunakan teknik persampelan bertujuan. Sampel yang dipilih terdiri daripada 5 orang pelajar India yang tercicir di sekolah menengah. Bagi membolehkan penyelidik memperoleh data yang mendalam dan terperinci, beberapa kriteria telah ditetapkan dalam membuat pemilihan sampel kajian. Dalam kajian ini, sampel kajian ditemubuat secara mendalam dengan menggunakan soalan temubuat separa struktur bagi menjawab persoalan kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kerangka konseptual. Ciri-ciri ketahanan diri pelajar India yang tercicir di sekolah adalah yang pertama, keyakinan diri yang rendah. Dan kedua, disiplin diri yang rendah. Dan yang ketiga, kawalan diri yang rendah. Yang keempat, tekad diri. Dan yang kelima, kemampuan diri. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor ketahanan diri yang mempengaruhi aspek keciciran pelajar India, iaitu terdapat 4 faktor yang mempengaruhi aspek keciciran, iaitu yang pertama, faktor persekitaran, yang kedua, faktor sosioekonomi yang rendah, yang ketiga, faktor pelindung seperti keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, dan yang terakhir adalah institusi keluarga dan sekolah yang tidak membantu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk memperkasa ketahanan diri pelajar India. Terdapat 5 langkah yang telah dikenal pasti untuk memperkasa ketahanan diri pelajar India, iaitu yang pertama, memberi keutamaan terhadap matlamat hidup. Yang kedua, memiliki ketabahan yang kuat. Yang ketiga, mempunyai sifat reda dalam menghadapi cabaran hidup dengan sikap yang terbuka. Dan keempat, mempunyai kemampuan untuk hidup berdikari. Dan yang terakhir adalah mempunyai sifat kesabaran yang tinggi, tidak mudah mengalah dalam kehidupan ini. Saya akan meneruskan pemandangan pada hari ini dengan membentangkan teori yang berkaitan dengan ketahanan diri pelajar. Daya tahan yang rendah merupakan masalah yang dihadapi oleh pelajar India di Kuala Muda. Teori yang dapat dikaitkan dengan ketahanan diri pelajar adalah teori model Mastin dan Reed. Model ini menekankan kepada 5 elemen utama dalam menggambarkan tahap daya pelajar, iaitu ketahanan diri,
disiplin diri, kawalan diri, tekad diri dan kemampuan diri. Elemen kendiri, elemen bersama rakan, elemen pembina budaya, daya tahan dan elemen navigasi acara juga dikemukakan dalam model ini. Kejayaan dalam sesuatu pelajaran atau pekerjaan bergantung kepada faktor asas dan faktor proksima menurut model ini. Dalam faktor asas terdiri daripada personaliti yang merujuk kepada ciri-ciri dan keupayaan konektif pelajar dan model insan pula merujuk kepada kepakaran, pengalaman, pendidikan dan latihan, pengetahuan dan kemahiran hidup individu. Penggabungan dalam faktor asas dapat memberikan kesan kepada faktor proksima yang terdiri daripada kognisi, proses tindakan, kepimpinan dan motivasi. Dalam model Mastin dan Reid, model daya tahan ini mempunyai 5 dimensi yang diambil berdasarkan komponen kecakapan kendiri yang terdiri daripada ciri-ciri personaliti seperti optimis, ketabahan serta kecergasan dalam aspek mental, fizikal dan rohania. Ciri-ciri personaliti ini amat memberi impak yang besar dalam aspek pelajaran kerana dengan adanya personaliti yang positif atau baik, maka keciciran pelajaran tidak akan berlaku. Teori yang berkaitan dengan keciciran pelajar adalah pelajiman Skinner. Teori ini menerangkan tentang peneguhan positif dan peneguhan negatif. Teori ini dapat dikaitkan sekiranya pelajar hadir ke sekolah, maka guru boleh memberikan peneguhan positif iaitu memberikan sesuatu ganjaran atau kata-kata semangat kepada mereka yang hadir ke sekolah. Peneguhan ini boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala kepada pelajar yang sentiasa tercicir dalam pelajaran demi membakar semangat mereka supaya dapat membentuk tingkah laku yang positif dalam diri pelajar semasa mengikuti pelajaran. Tahap ketahanan diri yang tinggi dan keciciran pelajar yang rendah di sekolah akan menyebabkan keputusan pelajar meningkat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sekiranya mereka mempunyai ketahanan diri yang tinggi untuk bersemangat pergi ke sekolah, maka ini secara tidak langsung akan menyebabkan keputusan pelajar akan meningkat. Keputusan pelajar yang baik bergantung kepada tahap usaha yang dilakukan oleh pelajar seperti rajin ke sekolah dan mengurang gaji pelajaran dalam menentukan keputusan yang cemerlang. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi operasional. Untuk definisi ketahanan diri pelajar, merujuk kepada kemampuan pelajar untuk mengatasi saat-saat genting dan menyesuaikan diri serta memikirkan masa depan yang lebih baik. Untuk definisi keciciran pelajar pula, merujuk kepada pelajar yang tidak dapat menamatkan pelajaran dengan sengaja. Mereka sengaja memilih untuk tidak ke sekolah lalu tidak mendapat ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan membentangkan tinjauan literatur. Laporan Statistik Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada tahun 2019 telah menunjukkan terdapat perbezaan yang ketara dalam tahap pendidikan kaum India berbanding kaum lain di Malaysia di mana 9% daripada belia India berumur 20 hingga 24 tahun mempunyai pendidikan rendah berbanding dengan 6% dalam masyarakat Melayu dan 5% dalam masyarakat Cina. Seterusnya, Seribu Ombak pada tahun 2019 mengatakan bahawa pelajar yang keciciran dan tidak memperoleh pendidikan adalah cenderung untuk membentuk kemahiran diri yang rendah dalam melakukan pekerjaan. Menurut Surya Kumar pada tahun 2012 terhadap pelajar India di Cameron Highlands, Pahang, mendapati terdapat 5 faktor utama yang dikenal pasti menyebabkan masalah keciciran pelajar seperti taraf sosioekonomi keluarga, keberuntungan seseorang, motivasi diri, faktor guru, sekolah dan lakan sebaya serta faktor pelajar itu sendiri. Menurut Simon Cox dalam BBC News 24 Ogos 2011 menjelaskan keciciran pendidikan adalah disebabkan oleh masalah kurang ketahanan diri, keyakinan diri, hilang motivasi diri, tahap kesihatan yang rendah kerana terlibat dengan merokok,
mengambil dadah, tekanan jiwa dan masalah mental. Yang terakhir adalah Ganesan pada tahun 2013 mengatakan kadar keciciran pelajar India dari sekolah besar berkemungkinan berlaku disebabkan oleh faktor keluarga yang miskin dan ibu bapa yang tidak berpelajaran. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Berdasarkan hujah-hujah yang diberikan, jelaslah bahawa aspek ketahanan diri memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keciciran pelajar India di Malaysia. Kajian ini juga membincangkan secara menyeluruh mengenai faktor-faktor yang dikaitkan dengan keciciran pelajar. Semua pihak haruslah bekerjasama dengan baik, tidak kira pihak kerajaan atau pihak swasta, untuk memastikan keciciran pelajar tidak berlaku dalam memartabatkan sistem pendidikan di negara Malaysia. Kajian ini dapat memberikan kebaikan kepada bakal pendidik, Kementerian Pendidikan Malaysia dan guru untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat mengenai keciciran pelajar India di negara Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih.